Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara saya? Waalaikumsalam Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh, wabarakatuh. cikgu. Waalaikumsalam. Cuba cakap sikit kat audio tu. Tes. Tes. Kan dah membibil kan setengah jam, lepas tu cikgu tak dengar. Memang buat hal. Dengar kan? Dengar cikgu. Boleh dengar kan? Hello, boleh dengar? Hello. Kejap, bos. Aku yang tak setkan ni. Kejap. Mi. Pasal saya rasa suara ni ikut pasal cikgu. Okey, try. Cakap. Cikgu. Okey. Buat hal. Cikgu suara cik tak kuat. Dah kuat dah? Baru kuat. Okey. Ni saya letak yang lubang mikrofon tu betul-betul dekat bawah hidung ni awak kalau ada COVID ni dah kena dah. Okey, kita sambung Okey, minggu lepas memang minggu yang agak sukarlah sebab apa yang kita belajar tu perbezaan peringkat pertama tu susah sikit kan sebab dia melibatkan konsep dan sebagainya. Okey, hari ni saya akan ulang balik lah kalau ni, tapi saya menggunakan kaedah lain lah pembezaan peringkat pertama. Pembezaan peringkat pertama. Saya akan jawab pembezaan peringkat pertama. Okey, hari ini kita akan pergi kepada perkara 2.2, pembezaan peringkat pertama. Kemudian 221 menerbitkan rumus terbitan pertama secara induktif. Okey, 222 menentukan terbitan pertama bagi satu fungsi algebra, 223 menentukan terbitan pertama fungsi gubahan, 224. Kita cover 2.2 je dulu So kita tengok boleh pergi sampai mana. Kalau ada masa ekstra ni kita pergi pada 2.3 lah. Tapi macam susah kot tak apa. Okey, buku teks awak. Okey, ini tadi budak 5 UM tadi ni. Awak dah tahu cerita kan sekolah kita kan? Ada Tahu. budak mak dia positif tu kan? Siapa? Okey. Kesian dia. Akak form 5. Budak form 5 tu. Jadi satu kelas tu kena kuarantin. Okey, satu kelas tu kena kuarantin, jadi kena stay lah kat rumah, kena belajar daripada rumah lah. Okey, ni dah nak periksa pula tu Okey, ada problem tak ni kerja sekolah hari tu ni? Macam susah Cikgu, Okey, tak apa lah. Yang mana? Yang bab 1 yang sumatif tu pun terpinga-pinga. Okey, tak apa. Mungkin selepas saya tunjukkan. Tak, yang awal-awal tu itu lebih kepada konsep Itu lebih kepada konsep. Yang hari ni saya akan buat ni, dia lebih mudah sikit. Kita gunakan, itu lebih kepada pemahaman konsep sebenarnya. Tapi kaedah menggunakan prinsip pertama tu awak kena tahu jugalah. Tapi penerangan awal-awal tu dia lebih kepada, saya harap untuk hari ni, penerangan hari ni saya harap dia lebih mudah untuk awak fahami. Sebab yang ni lebih senang sikit kita nak faham. Yang kaedah yang baru ni Okey, so pelajar, kita akan pergi kepada yang pertama dulu, terbitan pertama fungsi pembezaan terbitan yang pertama. Okey, awak ada buku teks awak kan? Buka muka surat 40. Buka muka surat 40 buku teks awak tu. Okey, kita tengok contoh 4 Kita tengok contoh 4. Ni. Okey, ayatnya ialah bezakan setiap yang berikut terhadap X bezakan setiap yang berikut terhadap X. Okey, dia bagi awak satu ungkapan dia bagi awak satu ungkapan macam ni. Okay, sekejap saya masuk ke page ni. Okay, dia bagi awak satu ungkapan macam ni. Okey, bezakan setiap yang berikut terhadap X. Okey, sekiranya ungkapan tu dia tak ada, dia bukan persamaan lah. Kalau persamaan, dia mesti ada Y sama dengan kan, ataupun apa fx sama dengan fungsi ke persamaan ni persamaan. Tapi kalau tak ada apa-apa sama dengan, tiba-tiba nombor macam ni je, ini ungkapan namanya ungkapan. Okey, so bila ungkapan dalam fungsi dalam pembezaan, okey, pembezaan kita akan label dia sebagai D D per dx. Tengoklah kalau persamaan awak tu Y sama dengan 2X. Jadi dia punya pembezaan ni ialah dy per dx. Kalau dia tak ada ni, tak ada Y ni, dia 2X saja. So dia 2X. So kat sini bukan dy lah, dia d2x per dx. Itu cara nak tulis dia. Cara kita nak tulis dia. So kita ambil ungkapan kita tu. Kita masukkan dekat
D tu. Tu contoh. Contoh. Okey, kalau kita merujuk kepada ni, dia ungkapan kan. So, pelajar, dia ungkapan dia macam gini je. Negatif 2/3 X kuasa 6 kan. Jadi, awak nak tulis macam mana? D negatif 2/3 X kuasa 6. Awak tulis macam tu. Negatif 2/3 X kuasa 6. Macam ni lah. Macam ni. So, negatif 2/3 X kuasa 6. Okey, macam mana kita nak buat ni? Okey, mudah sahaja. Okey, ni tengok. Yang kuasa ni, awak darab dengan perkali dekat depan ni. Kuasa darab dengan perkali dekat depan. Jadi, 6 darab dengan 2/3. Kan? 6 darab 2/3. So, 3 kali 1, 3 kali 2. So, 2 kali 2 dapat sama dengan 4. Betul tak 4 4 kan? Okey, tapi sini negatif kan? Ada negatif dekat sini kan? Dia negatif 4 lah. Negatif 4. So, kat sini dia dapat negatif 4. Negatif 4 tu datang mana? Ni nombor 6 ni saya darabkan dengan negatif 2/3. 6 darab dengan negatif 2/3 kita dapat sama dengan negatif 4. Okey, kemudian X. X kuasa 6 kan? Okey, kuasa ni kena tolak 1. Kena tolak 1. Mesti tolak 1. Jangan tolak nombor lain. Mesti kurang 1. Jadi 6 tolak 1 dapatnya 5. Dah siap. Inilah dia pembezaan terbitan pertama. Tengok. Tu saja. Terbitan pertama. Ada masalah tak nak faham? Contoh. Okey, boleh ikut. Kalau ikut kalau kita nak buat kaedah prinsip pertama, macam ni kita buat yang itu tu. Lepas tu kita buat ni bersamaan dengan tu kan banyak cerita kan? Banyak cerita kan? Tak payah. Yang hari ni punya lesson senang sikit. Kita nak membezakan satu fungsi, satu ungkapan, cara penulisan ni macam gini, d per dx. Ni ungkapannya. So kuasa tu kena darab dengan perkali kat depan. 6 darab dengan negatif 2/3. So kita dapat negatif 4. Kemudian kuasa itu sendiri ditolakkan dengan 1 dapat sama dengan 5. Itu contoh A. Okey, kita tengok contoh B. Okey, contoh B pula dia ada y ni. Dia ada y. Jadi y sama dengan 1/5 x kuasa square root x set x. Okey, jadi y sama dengan 1/5 set x. Kan? 1/5 set x. Okey, sebelum tu saya galakkan biar awak punya unknown x ni dia punya kuasa tu biar dalam nombor. Kalau punca ni kita tak nampak nombor apa sebab kita nak tolak dengan 1 nanti. Lepas tu kita nak kan kuasa tu kita nak darab ke depan kita, lepas tu kita nak tolak 1. Jadi kita senang biar dia punya apa benda ni set ni kita ubah kepada nombor. So kalau set tu sama dengan berapa? Set 1/2. sama dengan 1/2. ya, 1/2 1/2. Okey, so set ni tukar jadi 1/2. Kita tukar set tu jadi 1/2. Okey, boleh? Ada lebih mudah sikit lah kita nak membuat operasi ni. Okey, kalau tadi pembezaan d per dx. Kat sini dia kalau ungkapan kita tulis ungkapan lah. Sekarang macam ni dia persamaan. Kita ambil yang depan ni je. Y kan. Kalau sini y, y lah. Kalau sini s, s lah. Kalau sini v, v lah. Sini y. So di sini kita tulis dy. Dan mesti per dengan dx. Maksudnya dx ni ialah kita akan kuasa yang x sahaja kita ambil kira. Kalau ada huruf lain, B ke C ke ni kita tak payah ambil kira. Kita ambil yang kuasa ni je yang kita darab ke depan. Kalau B ni kuasa 5, C ni kuasa 2 ni tak payah. Tak perlu kita ambil kira. Sebab kita punya dy per dx. Kita hanya bezakan untuk x sahaja terhadap x. Okey. So pelajar sama dengan macam tadi juga apa kita buat kuasa ni kita darab dengan 1/5. Jadi maknanya 1/2 darab 1/5. 1/2 darab 1/5. Berapa 1/2 darab 1/5? Kita kira lah kat tepi ni. 1/2 darab 1/5 sama dengan 1/10. 1/10 kan? Okey, so 1/10. Jadi kat sini jawapannya ialah 1/10. Okey, kemudian X. Kuasa ni, kuasa yang 1/2 tu kita apa?
Tolak 1/2 tu. ni kita tolak dengan 1 kan. Okey, so 1/2 tolak 1. 1/2 tolak 1. Jadi sama dengan berapa 1/2 tolak 1? Negatif 1/2. Negatif 1/2. Okey, negatif 1/2. Okey, kemudian ni pelajar kuasa dia negatif, lepas tu awak turunkan balik lah. Kalau negatif maknanya dia dekat bawah. Dia sebagai penyebut. Penyebut. Jadi 1/10 X kuasa 1/2. Okey, so sebab 1/2 ni, sebab kuasa 1/2 ni kan, cert kan. Jawapan akhir awak tukar dia balik lah jadi cert. Jadi ni jawapan akhir awak. So 1/10 cert X. Cikgu. Ya. Jawapan akhir tu yang dy per dx tu tak payah salin balik Salin. Salin. Dy per dx sama dengan 1/10 cert X. Itulah dia perbezaan. Yang kita belajar minggu lepas panjang-panjang tu, itu sebenarnya lebih kepada konsep. Memang konsep saya akan ambil masa sehari. Nak terangkan awak konsep had tu apa benda, lepas tu nak terangkan awak apa tu prinsip pertama tu apa benda kan. Memang panjang lah, susah nak faham. Tapi itu konsep. Saya kena terangkan juga. Nanti senang sikit lah bila awak dah tahu sedikit mengenai konsep. Awak boleh pergi dengan lebih mendalam bab ni dengan mudah. Ini. Sebab minggu depan dah belajar konsep. Bila kita buat macam ni senang tak awak tengok? Senang kan? Lebih mudah lah. Lebih mudah. Macam tu. Itu perbezaan. Okay, saya dah terangkan kat awak. Perbezaan ni sebenarnya dia akan mewujudkan satu kuantiti lain. Tak tahulah ni apa benda. Okay, dia akan mewujudkan satu kuantiti lain. Okay, itu contoh. Okay, macam mana kalau diberi fungsi? Kadang-kadang dia tak bagi awak, dia bagi ungkapan. Ungkapan dah tengok macam mana nak tulisnya. Teruslah masuk ungkapan tu. Kalau diberi persamaan, kalau sini y, so dy per dx lah. Okay, sekarang fungsi. Okay, kalau fungsi macam mana pula? Kalau fungsi c fx sama dengan, apa benda tu? 3/8 x squared. 3/x tu kat bawah. Macam ni. 3/8 x squared. Okey. So pantang fungsi pantang pembezaan ni ialah x ni awak tak boleh kat bawah. Mesti naik kat atas. Itu dia punya pantang tu. So pelajar x kuasa 2 ni kena naik kat atas. Jadi apa? X kuasa negatif 2. Yes, x kuasa negatif 2. Itu pantang dia. Okey, setakat ini sekarang ni masih lagi fx sebab apa benda? Awak belum darab lagi kuasa dengan perkali kat depan ni. Belum lagi darab, jadi ni masih lagi fx. Sama macam ni lah. Kalau belum darab lagi, ni masih lagi ni. Kena dah darab, bila dah darab, d lah. Ada bawah ada d. Bila dah start darab, baru saya tukar jadi d. Ada d Bila start darab. Okey, sekarang saya dah start darab. Okey, saya pun start darab. Negatif 2 darab 3/8. Okey, so 3/8 darab negatif 2. Sekejap, kalau biru sikit. Negatif 2 darab 3/8. Berapa hasilnya? Negatif 3/4. Negatif 3/4. Negatif 3/4. Negatif 3/4. Okey, saya padam. So sini maksudnya sini akan jadi negatif 3/4. Okey, x kuasa berapa? Kuasa mesti tolak dengan 1. Negatif 2 tolak 1 jadinya? Negatif 3. Negatif 3. Ya, pandai. Okey, negatif 3. Okey. Sekarang pelajar, indeks dah darab. Lepas tu dah tolak 1. Sini saya nak tulis apa? Sini dah tak boleh fx lagi dah. Sini mesti dia punya perbezaan. Kalau fungsi perbezaannya bukannya ni bukan. Bukan. Dia bukan di fx ataupun bukan di 3/8 x kuasa negatif 2 per dx. Pun bukan. Pun bukan. Dy per dx. Dy per dx. Pun bukan juga. Tak boleh. Bukan dy per dx. Untuk fungsi dia special sikit. Dia ni. Ada tanda prime kat sini. Ni kita sebut prime. Ada simbol prime kat situ. So f prime x. Maksudnya pembezaan. Maksudnya perbezaan. Tak mungkin penulisan saya ni. Ni dia maksudnya pembezaan. Ada beza yang ini awak belajar ni lain. Ni apa ni? Yang awak belajar masa tingkatan 4 dulu. Kuasa F, kuasa negatif 1. Ni kita panggil apa? Apa? Seorang. Songsang.
Songsang. Nak tunggu budak lelaki juga jawab baru ni. Ni nama kita panggil songsang Tapi ni untuk pembezaan kita gunakan prime. Okay, so ada beza kat situ Jadi f prime x sama dengan negatif 3/4 x kuasa negatif 3. Sekali lagi pelajar, kalau ada kuasa negatif, kalau ada kuasa negatif, awak kena turunkan baliklah dia. 3/4 x kuasa 3. Ini baru jawapan akhir. Okay, so perhatikan untuk tiga-tiga bentuk ni, penulisannya berbeza. Kalau ungkapan, di ungkapan itu per dx. Ini jawapannya. Kalau persamaan, y sama dengan 1/5 x kuasa 1/2 ataupun set x tadi kan. Dia punya akhirnya ialah dy per dx. Dapat ni. Kalau fungsi, ni fungsi dia 3/8 x kuasa 2 bila kita bezakan, dah start darab dia dengan ni. Yang ni saya belum darab lagi. Yang ni saya baru naikkan. Bila awak dah siap darab 3/8 darab gitu, so itu dia akan jadi f prime x. So ada tiga bentuk. Penulisan lah, cara penulisan Ni untuk ungkapan, ni untuk persamaan, ni untuk fungsi. Itu cara untuk menulis tiga bentuk. Okey. Okey kejap. Ada lagi tak? Okey, itu cara nak menulisnya. Okey, kita cuba tengok contoh yang 5. Kita diberi fungsi ni Kita diberi fungsi. Mungkin awak ada buku teks kan, dah ada jalan jawapan kat bawah tu kan. Okey, tak apalah kita try jawab dulu Walaupun dah ada penyelesaian kat bawah, tapi saya akan terangkan dekat awak. Okey, jika fx sama dengan 3/4 x kuasa 4 dan f prime negatif 1 dan f prime 1/3. Cari f prime negatif 1 dan f prime 1/3. Okey, prime ni maksudnya pembezaan lah. Prime tu maksudnya pembezaan. Maknanya awak bezakan, kemudian awak gantikan nilai objek dia tu dengan negatif 1. Okey. So pertama sekali kita kena bezakan terlebih dahulu persamaan tu Kita kena bezakan terlebih dahulu. Contoh berapa tadi? Contoh 5 So contoh 5. Okey, persamaannya ialah fx sama dengan 3/4 x kuasa 4. Okey. Fx sama dengan 3/4 x kuasa 4. Okey. So pelajar nak bezakan dia, apa kita buat tadi? Kuasa darab dengan perkali kat depan. Kuasa kita darab dengan perkali. So negatif 4 darab 3/4 dapat berapa? Negatif 4 darab 3/4 dapat. Ada negatif Tak ada. Tak. 3. Kenapa ni bang? Mata tu Saya salah tekan. Sikit Salah tekan 4 darab 3/4, so kita dapat 3 So 3 x kuasa berapa? Tadi saya dah tunjukkan kuasa ni. Kuasa 3. Okey, kat sini saya nak tulis apa? F prime x. Ya, f prime x. Tengok. Bila masa nak tulis ni? Bila awak dah darabkan. Ni dah darab dengan perkali dah darab dengan kuasa, dia dah jadi f prime. Okey, lepas tu kuasa dah tolak 1, dia dah jadi, dia kena buat serentak lah ni. Darabkan perkali dengan kuasa, kemudian kuasa kena kurangkan 1. Okey, so kita dah dapat fungsi untuk fungsi pembezaan untuk 3x kuasa 3. Okey, sekarang kita selesaikan yang pertama. F prime negatif 1. Yang ni kita buat macam fungsi lah. F prime negatif 1. So kita buat macam biasa, macam kita menjawab fungsi. Cuba kita gunakan persamaan yang dah dibezakan lah. Macam tu. Gantikan nilai x tu dengan negatif 1. And then kita akan dapat berapa Negatif 1 kuasa 3, negatif 1, negatif 3 lah ni. So yang pertama jawapannya ialah negatif 3. Okey, boleh faham? Boleh ikut? Boleh. Okay, next kita tengok f prime Cikgu. 1. Okey, tanya. Yang f prime tu tak yang salin balik Tak payah. Ni nak salin balik boleh juga. Saya buka apa? Sao. Tak ada masalah. Tak nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Okey. Dah bawa daripada atas kan. Awak dah tunjukkan yang pertama ni. So kemudian ada sama dengan tu bawa je kan. Jadi boleh lah. Tak tulis pun tak kisah. Okey, yang kedua. F prime berapa? 1/3 tadi Okey, 1/3. So jadinya nilai x ni kita ubah jadi 1/3 lah. So 1/3 ni kita gantikan dekat dalam nilai x. So 3 dalam kurungan 1/3 kuasa 3 lah.
Okay, awak tekan je lah kalkulator kan. 3 darab ni, saya 27, 1/9 Ah, 1/9 jadi tekan kalkulator, kita dapat persamaan dengan 1/9. Siap. Itu jawapan untuk ni. Ni lebih mudah sikit lah berbanding dengan semalam. Yang minggu lepas ni kan. Ni jawapan untuk dua soalan yang pertama tadi tu Okey, soalan B. Okey. Diberi bahawa Y sama dengan 9 punca kuasa 3X. Cari nilai dy dx. Ni dia dy dx pula sebab dia pakai Y. Sebab dia pakai Y jadi dy dx lah. Cari nilai dy dx apabila X sama dengan 8. Okey, kita try Y sama dengan 9 punca kuasa 3X. Y sama dengan 9 punca kuasa 3X. Jadi pelajar nak mudah tu sebab kuasa ni, kuasa bagi X ni kita nak darabkan dengan perkali kan. Jadi kita kena tulis, ubahlah simbol punca kuasa ni kepada nombor. Jadi Y sama dengan berapa Kalau punca kuasa 3 jadi apa kat X ni? 1/3. 1/3. Yes. 1/3. Dia kalau punca kuasa 4, 1/4. Kalau punca kuasa 5, 1/5. Senang bila kita dah nombor ni sebab kita nak darab nombor ni dengan perkali kat depan. Lepas tu nombor ni kita nak tolak dengan 1. Biar dia dalam bentuk nombor. Kalau macam ni kan awak keliru. 3. Kalau awak 3, awak darab dengan 9 3 salah. 9 awak 3 darab 9 kan salah dia 1/3. Okey, ketika ini belum lagi darab, jadi dia masih lagi Y. Bila dah start darab, okey sebabkan dia persamaan dan dia dimulakan dengan Y, jadi dy lah. Dan kita bezakan terhadap X. Macam tu. Sebab dia persamaan kita dy. Okey, jadi 1/3 darab 9. 3 kali 1, 3 kali 3 lah. 3 kan? So 3. Okey, X kuasa ni serentak Kuasa dah darab lepas tu tolak dengan 1. Tu dua-dua tu kena buat serentak. Negatif Negatif 2/3. Negatif 2/3 Okey, negatif 2/3. Okey lah, boleh. Negatif 2/3. Jadi, nak cantik kat bawah. Tapi kalau awak nak biarkan macam ni pun tak apa. Sebab awak nak kena kira. Sebab kita nak cari nilai ni bila X sama dengan 8. Awak nak turunkan kat bawah X ni boleh. Tak nak turunkan pun tak apa sebab soalan ni suruh kita kira nilai. Cari nilai kan. Jadi, tak payah turun pun tak apa. Ganti je X dengan 8. Jadi, pelajar 3 darab dengan 8 kuasa negatif 2/3. Ini kalkulator je lah yang buat kerja. Jadi awak tekan kalkulator awak. Sini. Yes, so 3 darab dengan 8 kuasa negatif 2/3. Kalkulator dia tak kisah. Dia boleh buat persamaan awak bertingkat-tingkat macam tu. Apa ada hal? 0.75. Mungkin kalau kita tukar kepada pecahan cantik sikit kot. 3/4. Jawapannya ialah 3/4. Betul tak 3/4 3/4. Jawapannya ialah 3/4. Tu dia. Okey. Susah ke senang? Senang sikit lah bahagian yang ni senang sikit. Sebab yang konsep depan-depan tu memang susah. Dia terangkan terperinci macam mana kita nak dapatkan. Tapi saya kena terangkan juga. Itu yang minggu lepas tu memang banyak yang ramai yang terciduk lah. Tengok tu macam mana lah nak buat ni kan. Keliru Jadi bila macam gini, bila kita tunjuk kat pertama ni, ni lah. Biasanya cikgu-cikgu dia akan skip tau depan tu. Dia akan tunjukkan terus yang ni. Sebab dia punya budak ni mungkin susah nak bawa. Saya tengok awak macam ada potensi nak bawa. Saya tunjukkan dah semua. Okey, ni. Ada yang tak faham tak? Ada yang nak tanya? Ada pertanyaan nak tanya kat sini? Boleh voice ataupun boleh type di ruangan chat. Ada pertanyaan? Kalau kita turunkan dia punya negatif tu ke bawah, jadi apa? Boleh nak turunkan ke bawah Maksudnya awak nak jadikan dia macam ni. Tak ada masalah. 3/X kuasa 2/3 lah. Okey, nak lagi cantik. 3 per. Okey, ini kan 1/3 kan. Ni X kuasa 2. Lepas tu ni per 3 kan. So dia adalah punca kuasa 3. X kuasa 2. Ni yang lagi cantik lah. Atau awak gantikanlah nombor 8. X tu gantikan dengan 8. Cuba awak tekan kira selesaikan. Dapat 3/4 juga. Saya tak buat.
Saya tak tukar ni kepada sebab complicated sikit lah, lebih rumit sikit. Daripada sini nak kena tukar jadi ni, lepas tu nak gantikan dengan 8. Leceh lah sebab kalkulator dah ada. Kalkulator boleh kira. Jadi malas nak tukar kepada bentuk ni sebab dia macam lebih kompleks. Saya takut awak buat silap. Saya nak kurangkan step. Saya nak kurangkan step supaya mengurangkan kemungkinan awak nak buat silap. Jadi saya tak tunjukkan step ni. Jadi dekat sini awak terus gantikan nilai X dengan 8. Tekan kalkulator tu dapat 3/4. Ini awak dah bukan setakat jimat step, jadi nak mengurangkan kemungkinan awak buat salah. Kan? Kalau awak ke sini nak buat ni dulu, lepas tu baru nak gantikan 8 dekat sini, boleh. Saya takut awak kecundang on the way. Saya takut awak kecundang on the way ni kan. Kat sini awak dah salah, takut awak salah kat sini. Kalau awak masuk nilai 8 tak dapat 3/4, dapat jawapan lain. Jadi saya tak tunjukkan lah step tu. Jadi kalau awak rasa mana yang boleh kurangkan step, kurangkan lah. Sebab kurangkan step ni satunya bagusnya ialah dia mengurangkan kemungkinan awak nak buat kesilapan. Okay, boleh faham Okay, itu penerangan sedikit sebanyak mengenai konsep pembezaan lah. Pembezaan. Okay, pembezaan peringkat pertama. Itu namanya pembezaan peringkat pertama. Okey, sebelum kita cuba contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni melibatkan polinomial. Polinomial ni maksudnya awak ada lebih daripada satu ungkapan. Satu ungkapan ditambah ataupun ditolak dengan satu ungkapan lagi satu. Yang ni ada dua ungkapan. Ni bila ada dua ungkapan macam ni kita namakan dia sebagai polinomial lah. Polinomial dia ada banyak. Poli tu banyak. Poli tu banyak. Polinomial. So kalau ada satu aja ni tak ada lah katakan. Ni monomial lah, ni je lah. Ungkapan je lah. Kalau ada dua macam ni, dia adalah polinomial. Okey. Ni pun sama, senang aja. Senang aja. Kita try jap. Kita try demonstrasi sikit. Sebab tu AdMath ni tak boleh bagi awak modul tau. Saya bagi awak modul lah, awak belajar sendiri. Memang tak boleh. Awak susah nak faham nanti. Okey. Bezakan setiap yang berikut terhadap X. Okey. Ini ungkapan lah kira-kira. Ungkapan dia tak ada Y ke apa ke tak ada kan. So dia tak ada apa-apa. Jadi cara penulisan dia ialah lagi 5x kuasa 3 tambah 3/4x kuasa 4 Okey. Ni apa benda y apa benda ke tak ada kan dekat sini kan. Okey, kalau tak ada, cara penulisannya ialah D. Kita salin lah ni. Kita salin keseluruhan polinomial atau ungkapan ni lah per dx. Per dx. Macam tu. Okey. Bila awak dah start ada D kat sini, bila dah start Cikgu. ada D dekat sini, ya tanya. DX tu sekali dengan 5 ke? Tak juga. Tak. Bawah D. Okey. Okey. Okey, so bila dah start ada D ni, maknanya awak dah kena darabkan perkali dengan kuasa dan menolakkan dengan serentak perkali darab kuasa, lepas tu kuasa tu kurangkan 1. Perkali darab kuasa kurangkan 1. So kita kena buat setiap satu sebutan ni, setiap satu sebutan bagi polinomial ni lah Okey, jadi pelajar 3 kali 5 berapa? Ni perkali mesti sekejap saya buat ni darab dengan ni. D darab dengan ni. So 3 kali 5 ialah 15. X kuasa berapa? X kuasa kurang 2. 1. Ya, kuasa kena kurang 1. Ya, tambah 3x kuasa 3. 3x kuasa 3. 4 kali 3, 4 kali 3 kan? 3x kuasa 3. Itu je lah jawapannya. Siap. Ni kalau polinomial Polinomial maknanya setiap sebutan tu kita kena bezakan. 5x kuasa 3 bezakan dapat 15x kuasa 2. 3/4x kuasa 4 bezakan dapat 3x kuasa 3. D dengan dx tu kat mana? Dx hilang, dah tak ada lah. Maknanya awak dah buat pembezaan hasilnya ni. Dx tu maksudnya ni. Ni maksudnya awak ada mengacau yang x saja. Kuasa yang pada x saja. dy per dx. So dx ni maksudnya awak hanya mendarabkan kuasa yang pada x sahaja. Yang ada x saja. Siap. Tak ada lah. So bila kita dah bezakan, tanya. Kalau d per dx tu, dia memang sebelah dia kena letak 5x kuasa 3 tu Dia tak boleh d per dx sama dengan, lepas tu salin dekat sebelah. Sama tak? Dengan ni macam ni. Macam ni ke? Macam ni.
Macam Oh tu. tak boleh. Tak boleh. Tak boleh sebab ini tak sama dengan ni. Dia tak sama dengan ni. Tak. Ini ungkapannya tak lengkap. Kalau awak tulis macam ni macam pembezaan tu tak lengkap. Bezakan apa? Dia kat sini kena ada keterangan dia. Lepas D yang kat atas tu, D yang ni dekat sini kena ada keterangan apa yang kita nak bezakan. So kita nak bezakan ini, so kita kena tulis ini di sini dalam ni. Dalam ni. So penulisan tadi tu tak boleh. Yang cara yang awak cakap tadi kan tak boleh. Dia kena tuliskan persamaan yang kita nak bezakan tu macam ni. So maknanya kita tahulah membezakan, differentiatekan persamaan ini terhadap X. Okay. Lepas tu sama dengan baru jawapan dia. Jawapan dia kat situ. Okay. Boleh? Ada lagi nak tanya? Tak ada masalah, stopkan saya bila masa je. Saya okay je. Sebab faham PDPR ni kadang-kadang yelah kita tak bersemuka kan. Ada awak nak tanya apa-apa kan, benda ni susah sikit nak faham kalau kita buat macam ni. Kalau bersemuka tu saya boleh pergi depan awak, tampar awak boleh faham kan. Ni kan susah ni ada tanya tak? Ada pertanyaan lagi? Tak ada? Ada pertanyaan Cikgu lain? dia tanya jalan tanya. kira memang macam ni je, ada panjang-panjang ke pendek-pendek lagi ke? Panjang-panjang macam mana? Maksudnya kan dia jalan kira yang maksudnya macam step by step memang macam ni je. Macam ni je. Yang panjang tu minggu lepas tu sebab kena tunjukkan terbitan pertama. Gunakan apa benda tu, prinsip pertama tu memang leceh sikit. Dia ada tambah, dia letak X lah apa benda tu kan. Tu yang apa. Tapi tu sebab tu konsep. Ada dalam awak punya DKP tu, saya kena tunjukkan juga. Itu akad saya lah. Saya kena terangkan juga. Apa yang ada dalam DKP tu saya kena ajar awak. Tak kira lah benda tu susah ke senang, kena terangkan juga. Asal saya terangkan aja. Yang ini sekarang ni, yang ini saya harap awak faham. Sebab ini besar ni, ini markah dia ni banyak ni. Dia ada soalan yang berkaitan dengan ni banyak. Lepas ni kita akan jawab soalan-soalan yang berkaitan macam ni. Awak kena bezakan dan sebagainya. Okey, lagi ada soalan? Tak ada. Boleh saya pergi. Tak ada, saya boleh pergi kepada contoh kedua. B. Okey, ni. Ini macam susah sikit. Nampak macam susah persamaannya. Tapi tak apa, kita try dulu. Kita tengok macam mana. X square root X bracket square root X tolak 9. Okey, kita try. B. X bracket square root X tolak 9. Macam ni Okey. So sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, awak permudahkan dahulu. Nampak perkataan saya, permudahkan dahulu persamaan ni. Supaya awak punya jalan kerja depannya akan jadi lebih mudah sebab kita permudahkan terlebih. Permudahkan tu maksudnya awak kembangkan terlebih dahulu. So saya X ni saya kembangkan di sini, darabkan dengan square root X. So X darab dengan 9 lah. So saya akan dapat macam ni X sed X tolak 9X. Dia akan dapat macam ni. Okey. Lepas tu saya dah sebut tadi pembezaan dia senangnya. Ni kat sini saya belum tulis D lagi ni kan. Saya tak tulis lagi ni. Tak tulis lagi sebab saya nak permudahkan dahulu. Saya nak permudahkan. Saya nakkan kuasa bagi X ni nombor. Nombor. Biar kuasa ni awak nampak nombor dia. Macam ni set tak nampak lagi nombor kan. Tak nampak nombor payah. Nanti kan awak nak kira, nak darab dengan nombor kat depan ni tu kan awak tak nampak nombornya apa. So kita permudahkan dahulu baru saya D. Saya letak D Okey. Ini tengok So X darab dengan X kuasa 1/2 tolak 9X. Okay, setakat ni faham tak? Siapa yang lost ke, ada yang tertinggal ke apa ke, cakap je. Setakat ni boleh ikut? Boleh Okay, so X darab dengan X kuasa 1/2 tolak 9X. Ni awak tak faham, awak cakap betul-betul sebab awak SPM tahu ni. Lepas tu masalahnya SPM kita pun tak dapat bersemuka kan. Awak kasih clear. Tak faham, saya terangkan lagi sampai awak faham. Biar clear. Jangan awak tinggalkan benda tak faham tu kat belakang kan. Nanti sampai bertimbun-timbun nanti awak tak faham. Itu susah. Awak nak jumpa saya dah susah sebab kita tak bersemuka. Okey ni. Tengok ni. Ini bentuknya lebih kompleks ni. Tapi kita boleh permudahkan ni. X darab 1/2. So dia jadi macam ni. X darab 1 darab X kuasa 1/2. Kalau awak belajar dulu indeks, apa berlaku di sini? Apa kita boleh buat? Siapa ingat? Tambah. Tambah Apa yang kuasa. Ya, kuasa kita boleh tambahkan. X ni ada 2 kan. Awak boleh rangkumkan dia jadi 1. Awak boleh combinekan dia jadi 1. Okey, lepas tu kuasa ni macam nak jadi ke 1 dengan syaratnya kuasa dua-dua ni kita tambahkan. 1 tambah 1/2 jadi berapa? 3/2. 3/2. 3/2 tolak 9X.
Dah senang dah. Asal dia macam ni, macam mana nak beza ni? Ni dua nak darab ke depan, satu nak darab ke depan, macam mana? Susah kan? Tapi dua-dua ni kita boleh rangkumkan, dia akan jadi X sama X kuasa 3/2 9X. Okey, macam dah tak boleh pergi je lagi kan, nak pemudahkan, baru kita letak D di sini per dx. Okey, dekat tepi ni mesti persamaan yang telah kita bezakan. Dekat sini. Dekat ruang ni jawapan dia lah. Sebab bila awak dah letak D macam gini, so mesti ada sama dengan dan mesti kat sini setelah berapa persamaan yang dah awak bezakan. Okey, so apa kita buat? Tadi. Okey, kuasa darab ke depan. Okey, ni kuasa berapa ni? 9 ni. 9x ni. X ni kuasanya berapa? 1. Ni 1. Walaupun tak ditulis, dia ada. Dia kuasa 1. Dia kuasa 1. So 1 bawa darab dengan nombor kat depan. Okey, ni saya dah tu. So 3/2 darab dengan kat depan. Kat depan ni pun tak ada nombor, tapi dia ada sebenarnya, nombornya ialah nombor 1. Nombor 1. So 3/2 bila tak ada nombor, maknanya kita bawa aja 3/2 tu ke depan. X kuasa pun sama, kena tolak 1. So 3/2 tolak 1. 1/2. 1/2 balik. 1/2 balik. Okey, lepas tu tolak kan. Lepas tu 1 kali 9. 1 kali 9 berapa? 9. 9. Okey. Ni X. Asal X kuasa tu dia 1. tak ada. Itu dah tak ada. Dia kosong-kosong kan? Ya. Kosong-kosong lah. Okey, awak dah belajar kan? Adakah X kuasa kosong ni sama dengan kosong? 1. Sama dengan satu. Apa-apa nombor bila dikuasakan dengan kosong, dia sama dengan 1. Dia sama dengan 1. Apa-apa nombor termasuk X. Tak kira lah awak letak nombor X ni 45 juta ke apa ke, bila dia dikuasakan dengan kosong, dia bersamaan dengan 1. Jadi dalam erti kata lain, kalau dah ada jadi kuasa kosong ni, hilanglah X ni. Dalam erti kata lain macam tu, X dah hilang. Jadi awak punya jawapan akhir ialah 3/2 X. Okey, dah tahu tadi kalau 1/2 ni maksudnya set. Tolak 9. Tu jawapan akhir. Siap. Susahnya tadi kat sini je lah. Kita nak kena kembangkan kan. Lepas tu tengok macam ini ada 2 pula X ni, tak boleh. Lepas tu kita boleh permudahkan, kita permudahkan supaya senang nanti kita nak bezakan dia. So akhirnya kita dapat macam ni. Lepas tu ada pula X kuasa kosong. Kalau kuasa kosong ni maksudnya tak adalah X tu. X tu akan tak ada. Hilang lah. So hasilnya hanyalah 3/2 X tolak 9. Ni jawapan awak. Cikgu, kalau tak tukar dia jadi set balik, Tak tukar jadi set balik boleh? Tak tukar jadi set balik kejap. Macam ni boleh kot. Boleh lah. Boleh. Maksudnya awak nak biar jawapan macam ni kan? Tak ada ni lah. Boleh? Boleh kot. Boleh. Sebab kita maklum kan bahawa tu kan. Boleh. Boleh. Okey. Tu. Tapi eloknya lah nak cantik biar macam ni lah. Nak cantik biar macam ni. Okey. C. C dia macam ni pula. Polinomial dia ni ada banyak macam ni. Okey, sebelum tu ada nak tanya tak? Lagi? Tak ada soalan lagi? Tak ada. Okey, tak ada Alright, so kita pergi ke soalan C. Okey. Soalan C dia macam panjang sikit ni. 2x tambah 1 kena crop dulu. Sekejap. Dia punya tu panjang, tak ingat. 2x tambah 1 X tolak 1 bahagi dengan X. Okey. Ni kalau kita tengok bentuk dia agak kompleks sikit kan? Dah ada X, lepas tu ada ni, lepas tu atas bawah pula tu X ni. Okey, nak bezakan macam susah. Cuba awak permudahkan terlebih dahulu persamaan ni. Permudahkan terlebih dahulu. Jadi pertama sekali cuba awak kembangkan dululah. Kembangkan terlebih dahulu yang persamaan yang dalam kurungan dekat atas ni punya pengangka dia ni. Okey. Sekejap, kembangkan maksudnya ini darab dengan ni, darab dengan ni. Lepas tu yang ini darab dengan ni, darab dengan ni. Okey.
Ini saya old fashion, old school sikit lah saya punya method Ada cikgu ada belajar pantas tu kan, dia macam mana tadi ni dia boleh darab. Boleh je, tak ada masalah, janji dapat jawapan. 2x kuasa 2. Kemudian 2x kuasa 2 kali negatif 1 jadi negatif 2x. Kemudian positif x kali x ialah positif 1 kali x, positif x. Lepas tu 1 kali negatif 1 dapat negatif 1. Okey, lepas tu per dengan x. Dia per panjang Ni kalau kita sebut ni all over all over 2x squared tolak ni tambah ni tolak 1 all over semua per dengan x. Okey, jap ni dengan ni macam boleh diserupa ni kan. Kita boleh selesaikan. Jadi 2x kuasa 2 tolak x tolak 1 semua per dengan x. Okey. Okey, semua per dengan x. Sekejap, tak payah sama dengan ni. Semua per dengan x. Okey, boleh dipermudahkan lagi tak? Boleh ni sebab x kat bawah ni kita nak buang ni. Sebab dia punya istilah kalau kita sebut 2x kuasa 2 tolak x tolak 1 semua per dengan x. So ini semua per dengan x. Ini per dengan x, ni per dengan x, yang ni pun per dengan x semua Jadi saya pecahkan dia. 2x kuasa 2 per x tolak x per x tolak 1 per x. Jadi macam ni. Okey. Boleh follow? Dia sebab saya semua per dengan x. Okey, kemudian potonglah mana yang boleh. Potong. So ini habis. Ni habis jadi 1. Yang ini kena naikkan dia. Yang ini kena naikkan dia. So bila ni kita naikkan dia, dia jadi x kuasa negatif 1 lah. Okey, tulis balik. Tulis balik supaya awak ni macam ni dah conteng ni kan. Kan awak daripada sini nak bezakan kan awak takut awak tak clear. Kita tulis balik kasi clear. So 2x tolak 1 tolak x kuasa negatif 1. Bila awak dah nampak x tu diasingkan macam gini, baru boleh letak D. Baru boleh bezakan. Kalau tak macam ni susah. Tak boleh ni, awak tak boleh bezakan macam ni. Ada cara dia tu, pakai U dengan V, leceh lah. Ni lagi senang. Ni lagi senang sikit. So ni. Okay, so kita bezakan setiap polinomial. Pastikan awak dapatkan polinomial lah. Awak boleh pisahkan dia menjadi setiap ungkapan. Boleh jadikan dia ungkapan sebutan. Pisahkan dia boleh jadi sebutan. Ni satu sebutan, ni satu sebutan, ni satu sebutan. Okay, 2x. Bezakan jadi apa? Ni ada kuasa 1. Ni kuasa, okay, jap saya bulatkan lah. Ni saya ada bulatkan ni lah. Okay, so 1 darab 2 ialah 2. 2. Okay, lepas tu x kuasa berapa? X jadi kosong. X kuasa kosong kan? Bila x kuasa kosong ni tak payah tulis lah. Kalau awak tengok x tu apa tu dikuasa dengan kosong, tak payah tulis x ni. Okay, yang ini. Saya tak ada buat bulatan kan sebab dia tak ada x. Kalau tak ada x, dia jadi kosong. Sebab dia tak ada x langsung. Sebab dia kita nak perbezaan kita terhadap x. Ni tak ada x. Tak ada x, tak payah. Kosong lah. Tak payah tulis lah. Tak payah tulis pun tak apa. Okey, yang ni. Negatif 1 kali dengan, ni ada negatif kat depan ni. Hati-hati ni. Negatif 1 kali dengan negatif kat depan ni. Jadi apa ni? Negatif kali negatif jadi 1. Positif Tambah X satu. kuasa positif. negatif 2. Dia jadi positif So ni ada negatif jadi positif. Kemudian sini positif x. Kemudian negatif 1 tolak 1 ialah negatif 2. Dia macam tu. Okey. Jadi bila dah siap ni, nampak ni kuasa negatif 2 ni, so kita boleh turunkan dia ke bawah lah. Jadi sama dengan 2 tambah, okey, ni kan. Habis kat sini apa? Tak ada nombor kat sini. 1. 1. Dia tak ada nombor, dia tak tulis, maknanya ada sebenarnya nombor 1. Nombor 1 ni kan dia hilang kan. So ini jawapan akhir awak. Okey, boleh faham tak? Ni jalan kerja step je lah. Boleh. Kita tengok kalau buku teks punya step macam mana, lebih kurang lah. Tengok sama juga dia buat macam saya, dia splitkan, dia pisahkan supaya dia jadi setiap sebutan lah. Dia polinomial ni kita boleh pecahkan dia jadikan sebutan. So awak kena bezakan setiap sebutan ni. Ni dia tulis satu. Ni boleh lah awak nak tulis macam ni kalau rajin lah penat ni, saya malas nak tulis ni. Saya malas nak tulis d per dx tu, leceh lah.
Ni dia katakan dia letak Y. Apa tak nak letak Y pun tak apa lah sebab dia memang tak ada Y. Awak nak letak Y tak letak pun tak apa. Awak buat macam ni pun okey. Okey, ada soalan tak? Sama tak Cikgu, jawapan dy kita, per cikgu? dx tu dengan d per dx apa beza? Sama. Tadi saya dah sebut tadi dia sama je. Dia macam ni. Dy per dx dengan d per dx tu sebenarnya sama je. Cuma mana tadi ni? Ini ungkapan. Kalau ungkapan dia tak ada y sama dengan apa kan? Dia kita letak d per dx. Kalau dia ada letak y, persamaan. Ini namanya persamaan. So kita letak dy per dx. Tapi konsep dia sama. Cuma yang ini dia tak ada y, dia tak label kan. Negatif 2 per 3 x kuasa 6 tak ada. Apa ni? Y ke apa benda sama dengan tak tahu dia sama dengan apa kan. Jadi awak letak d ni je. Kalau dia dah ada y sama dengan sekian. Jadi awak boleh tulislah dy per dx. Kalau fungsi lain sikit. Fungsi dia ada prime ni. Ada simbol prime ni kita kena tulis. Dia sebenarnya sama. D per dx ke dy per dx ke sama. Ia adalah pembezaan. Dia adalah pembezaan Okey. Boleh ikut. Okey, ada lagi soalan? So kalau yang Tanya. d per dx tu kita tak boleh tulis dy per dx lah. Boleh, tapi awak kena declare kat sini. Kena declare ini sebagai y sama dengan biar. Awak kena declare dia adalah y. Biar y sama dengan sekian. Macam ni lah. Macam ni dia declare. Dia katakan. Dia declare. Katakan y sama dengan ni. Dia declare ini ialah y. Boleh? Ni dia declare. Kalau awak dah declare tak ada masalah. Ni. Kalau awak tak nak declare, awak buat macam ni lah. Okey. Tapi hasilnya sama. Saya tak tulis dy dx, saya tulis macam ni. So jawapannya ialah 2 tambah 1 per x kuasa 2. Ini pun sama juga. Dapat 2 tambah 1 per x kuasa 2. Senang aja. Okey. Boleh? Ada lagi nak tanya? Untuk soalan ni, inilah dia pembezaan terbitan pertama. Pembezaan terbitan pertama. Okey. Kita cuba buat sikit soalan ni. Ini senang sangat ni tak payah ni saya pangkar ni tak payah buat Sekejap. Okey, 2. Kita try nombor 2 Okey, apa kata awak buat dulu soalan A. Ni soalannya. Okey. 4x kuasa 2 tambah 6x tolak 1. Cuba bezakan. Dia tak ada ni. Kalau awak nak buat cikgu, saya nak declare cikgu ni sebagai y. Boleh. Awak tulislah. Katakan y sama dengan ini. So baru tulis dy per dx. Kalau tidak, tak nak ada buat macam ni, awak di benda ni per dx lah. Boleh je. Okey, tak ada masalah. Okey, kita cuba selesaikan soalan ni Pertama ni, 4x kuasa 2 tolak tambah 6x tolak 1. Sini, jimat sikit kertas. Nombor 2, A. 4x kuasa 2 tambah 6x tolak 1. Okey, ni. Jadi, awak tengok persamaan ni, dia dah diasingkan mengikut sebutan ni sebutan, dia ada 3 sebutan. Jadi, tak ada masalah lah ni. Awak nampak lah dia punya ni sebutan-sebutan. Jadi, awak boleh bezakan setiap. Jadi, saya rasa boleh terus kot. 8x tambah 6. Boleh terus ni. Berapa? 8x tambah 6. Jap. Wah, laju lah budak perempuan ni. Okey. Kuasa darab dengan perkali So 2 kali 4 dapat 8x lah. Sebab 2 tolak 1 kan. Okey, tambah. Okey, 1 kali 6 6. Okey, kat sini ialah x kuasa kosong. Tadi saya dah sebut kalau x kuasa kosong tak payah tulis. Kalau x kuasa kosong tak payah tulis. Lepas tu tolak dengan ni 1 tak ada x. Jadi tak payah tolak. Dia jadi kosong. Ni yang jawapannya. 8x tambah 6. Tu cara penulisan dia lah. Cara penulisan dia. Kalau awak nak declare y sama dengan 4x kuasa 2 tambah 6x tolak 1. Awak nak declare. Awak buat macam ni. Dy per dx sama dengan 8x tambah 6. Boleh juga. Boleh juga. Tak ada masalah. Okey. Itu soalan A. Okey. Soalan B. Okey, sekejap sebelum tu. Soalan A ada pertanyaan tak? Ada Tak ada?
Ini soalan B ni ada hal sikit. Cubalah. Sampai B sampai C je banyak ni. Okey, try soalan B. Okey, kejap. Kita crop dulu. Soalan dia macam panjang je ni. Okay, 4/5. Okey. Set X ni saya tukarlah X 1/2. Set X tu saya tukar jadi X kuasa 1/2. Okey, tambah 2 per X kuasa 1/2. Okey, dia jadi macam tu. Okey. Dia macam ni. Pastikan X tu kuasanya tu nombor. Kuasanya tu biar nombor. Jangan set ke kan susah nanti awak nak darabkan dengan ni. Okey, macam ni. Ni ada masalahnya ada ni X ni kat bawah ni tak boleh Tadi saya dah sebut X mesti kita naikkan dia kat atas. Jadi jangan D lagi. Jangan letak D lagi. Selagi belum dalam sebutan yang mudah untuk awak membezakan, jangan letak D lagi. So ini X ni kita naikkan terlebih dahulu. Okey, so kita akan dapat 4/5 X kuasa 1/2 tambah 2X kuasa. Ni bila kita naikkan, kuasa dia akan jadi apa? Kuasa akan jadi Negatif. negatif. Very good. Negatif So kuasa akan jadi negatif. Okey. Macam tu. Alright. So bila dah okey, dah nampak dah ni boleh dibezakan menjadi sebutan. Ni sebutan pertama, ni sebutan berikutnya kan. Jadi kita dah boleh D-kan dia lah. 2/5 set X tolak 1 per X kuasa 3. Ya Allah. Okey. Betul. Agaknya betul tu. Sekejap. Saya pun jap. Belum kira lagi. Hanya kalau pecahan ni leceh sikit nak congak. Kalau macam mudah tu boleh lah kan. Ni. Okey, 1/2 kali 4/5. Di sini 4/5 kali 25. 25 Okey, 2/5. Okey, so sini jadi 2/5. Okey, X. Kuasa berapa? Negatif 1/2. Yes, negatif 1/2. Sebab 1/2 tolak 1 bukan 1 tolak 1/2 tau. Mesti yang asal tolak 1. Yang asal ni tolak 1. Dia bukan 1 tolak yang asal. Yang asal ni 1/2 kena tolak dengan 1. Okey, kemudian yang sebutan yang kedua ni pula. Tolak X 1/2 kali 2. So kalau awak tak confident, awak buatlah kira lah kat tepi ni. Negatif 1 awak buat macam tu lah. Kalau awak tak confident lah negatif 1 X kuasa berapa? Negatif 3/2. Negatif 3/2. Ya, negatif 3/2. Bagus Boleh buat. Cantik macam tu. Okey Lepas tu turunkan dia balik lah Sebab macam ini tadi ada soalan tadi tu kalau macam belakang ni kan dia tu ganti X dengan 8 kan. Jadi saya malah nak turunkan. Macam ni saya terpaksa turunkan lah. Okey, sini saya akan dapat ni tengok ni kuasanya negatif ni Kalau kuasa negatif so dia kena berada di bawah. Jadi 2/5 set X. 2/5 set X. Okey, tolak. Yang ini jadi apa? Ini ada satu kat atas lah. Okey, 1/2 X kuasa 2. Macam mana? Berapa? Set Set 3. Set 3 X kuasa 2. Okey. Betul? Set 3X kuasa 2. Macam salah je. Terbalik cikgu. Set 2. Sebab 2 kat bawah, dia pecahan 2 tu kat bawah, dia per 2 kan. Jadi bila per 2 tu maknanya dia punca kuasa 2 lah. Punca kuasa 2. Lepas tu 3 ni kat atas. Dia kuasa 3. Ni jawapan akhir kita. So 2/5 set X tolak 1 per set X kuasa 3. Okey. Boleh tak? Step dia tak panjang step dia pendek je, tengok berapa je. Cuma dia melibatkan set lah apa benda ni kan. Ni
kuasa negatif nak kena consider. Lepas tu ada pecahan pula kuasa dia, mana nak letak dekat luar, mana nak letak kat dalam kan. Itu ada beberapa benda yang awak kena consider. Itu yang menyebabkan Cikgu. dia rumit. Yes, tanya. Kalau kita buat sampai yang macam yang X Ni. dia kuasa negatif je, kita tak buat sampai set Faham, ni. faham. Ni boleh. Boleh dapat makan? Boleh dapat. Tak ada masalah, dapat. Ini cuma nak kasih nampak cun lah. Boleh. Awak nak biar jawapan awak dekat sini kan? Boleh. Tapi sebab saya nak extendkan pengetahuan awak, nak tambahkan knowledge awak tu, saya pergi sampai bawah ni. Nak pergi ni sampai bawah ni. Tengok. Kalau awak rasa macam terlalu berat sampai bawah ni, sini pun dah okey dah. Tajuk ni sebenarnya senang aja. Tajuk ni sebenarnya senang. Cuma nak permudahkan dia tu, yang nak jadi dalam bentuk terringkas tu yang budak tak boleh buat. Tapi boleh, sampai sini pun okey. Okay. So awak tengoklah preference awak. Awak rasa kalau awak okey, macam saya boleh pergi lagi ni. Kalau awak nak cabar diri awak cubalah sampai ke bawah ni. Kalau takut salah kan, takutlah tak salah ke apa ke. Tak apa, biar kat sini je lah. Cikgu. Tak apa. Tanya. Kalau kita dah tukar jadi cert, tapi yang jawapan kita dah bentuk cert tu salah, yang atas tu dia ambil yang atas ke yang bawah? Dia ambil yang bawah. Kalau katalah ni kan, ni dah betul. Salah kat sini. Tadi macam kawan awak siapa tu, dia terbalik kan. Salah kan? Dia ambil yang ini. Salah. Dia akan ambil pada jawapan akhir. Sebab ini jawapan akhir awak ni salah. Tapi dalam kerja ada lah. Awak dapat AK1. Itu risikonya lah. Risikonya lah. Tapi risiko ni worth taking lah. Kita berbaloi juga kalau kita nak ambil. Tengoklah macam mana. Awak cuba buat banyak-banyak latihan kan. Awak try lah pergi kepada bentuk yang paling ringkas. Try awak jadikan dia dalam bentuk yang paling ringkas. Okay, B. Okay, boleh. Saya pergi ke soalan C. Dia ada lagi ni, banyak lagi ni. Tak apa, kita buat dululah mana yang sampai mana kita lepaskan. C ni senang lah. Ni lah. C yang bawah ni. Yang ni ada Y. Tengok, ni ada Y So nanti dy dx lah awak punya perbezaan awak. Sekejap saya crop. Okay. Ini C untuk soalan yang bawah tu Okay, so dia punya persamaannya adalah Y sama dengan 4X tolak 1. 1 tolak X bahagi dengan set X. Okay. Macam mana nak try dulu? Ke awak nak cuba try? Okay, yang ini awak tak nampak dia punya bilangan sebutan kan? Sebab dia dah dalam bentuk kurungan pemfaktoran Jadi awak kena kembangkan dahulu. Sebab kemudian cuba awak asingkan dia mengikut sebutan Tengok berapa sebutan awak boleh dapat. Baru kita boleh bezakan. Macam ni belum boleh lagi. Okay, lepas tu ingat ni dy. Y. Nanti pas bila awak bezakan, dia adalah dy per dx. Okay. Jadi kita kembangkan terlebih dahulu. Okay, saya punya cara kaedah pengembangan saya old school. Okay, saya tulis balik. Jadi awak tahu kenapa saya pakai pen warna merah? Tahu kan? Saya dah terangkan dalam kelas kenapa saya suka pakai pen warna merah ni. Tahu? Tak. Tak tahu. Okay, traffic light. Traffic light color merah. Lepas tu color apa? Orange Dia kuning Kuning. Kuning. Betul? Hijau. Okay, 3 color ni Okay, pelangi. Spektrum pelangi. Apa yang awak ingat? Cahaya putih bila masuk dalam prism dia pecah kepada 7 color. Apa color tu? Merah, Orange, kuning, hijau, indigo. Biru. Biru. Biru dulu. Indigo, ungu cuba tengok 3 color traffic light ni ialah ni merah. Orange, kuning ni ke sini. Ni hijau.
Kenapa dia ambil yang teratas ni? Sebab ini ialah cahaya yang manusia sangat peka. Sebab tu lampu merah ni, hierarki pertama dalam prisma warna tu kan, dijadikan warna utama. Traffic light warna merah, lampu brake kereta belakang warna merah. Sebab ini melibatkan nyawa. Merah ni kalau orang tak peka, boleh melibatkan nyawa. Sebab berhenti, ni patutnya berhenti. Tapi orang tak, warna dia tak peka warna merah, dia tak nak berhenti, dia jalan ni. Yang kuning dengan hijau ni berjalan, orang tak berjalan tak apa. Merah ni sangat penting sangat penting sebab kita punya manusia sangat peka dengan warna merah. Sebab kalau ikut fizik, dia punya panjang gelombang paling panjang lah. Panjang gelombang dia paling tinggi. Ni kedua, ketiga, keempat, kelima. Ni lagi bawah lagi kurang lah panjang gelombang. Awak tak peka dah ni. Ni kalau gelap-gelap kan, kalau malam-malam ungu awak dah tak nampak dah. Merah awak lebih nampak. Sebab tu traffic light diikut 3 color yang teratas ni. Oren dengan kuning ni kira satu color. Sebab awak lebih peka lah. Itu tujuannya. Saya letak warna merah ni sebab awak lebih peka. Supaya awak lebih nampak. Okey. Okey, kita kembangkan. Part X kali 1 dapat. Tak pula. Okey, jadi dapat 4X. Part X kali negatif X, so negatif 4X squared. Negatif 1 kali 1 dapat negatif 1. Negatif 1 kali negatif X dapat positif X. Kan? Okey, bahagi dengan, okey, set X ni siap-siap lah saya tukar jadi X kuasa 1/2. Okey, so kemudian ni dengan ni boleh ditotalkan. So dapat 5X tolak 4X squared tolak 1 per X kuasa 1/2. Kan? Okey, pun tak boleh diasingkan ikut sebutan sebab dia ada semua ni per dengan ni. Kita kena asingkan dia mengikut sebutan. Jadi 5X per dengan X kuasa 1/2 tolak 4X squared per X kuasa 1/2 tolak 1 per X kuasa 1/2. So, bila kita dah pecahkan dia jadi macam ni. Yang ni. Ni kena potong ni. Okey. Ni kalau potong jadi apa? 5 kuasa X 1/2. 5X kuasa. Dia macam, dia bila bahagi dia tolak kuasa dia kan. Jadi 1 tolak 1/2 kat situ dia jadi 1/2. Jadi 5X kuasa 1/2 tolak 4. Ni jadi apa ni? 2 tolak 1/2. 4X. 1/2, 1. Yalah 4X. Kuasa berapa? 3/2. Ya, 3/2. Sebab 2 tolak 1/2, 3/2 Okey, yang ini. Ni tak ada atas, tak ada X. Tapi just kita naikkan je lah X tu. Macam ni. Bila dah jadi dalam bentuk, dah boleh asingkan dia punya sebutan. Ni sebutan. Sebutan. Baru boleh dy per dx. Sebab kita dy per dx ni gila kita membezakan setiap sebutan. Setiap sebutan. Kalau macam ni dia tak jadi sebutan, awak tak boleh bezakan. Awak nak bezakan sebutan-sebutan. Ini pun sebutan juga. Dia pun tergolong dalam ni. Saya tak boleh. Ni dia tidak diasingkan mengikut sebutan. Jadi kena asingkan dia mengikut sebutan. Sebab pembezaan ni kita kena bezakan setiap sebutan. Okey. So yang ni 5 kuasa 1/2. Jadi saya ambil color biru tadi. Yang ini darab dengan ni. Yang ini darab dengan ni. Yang ini darab yang ke depan lah. Okey. Berapa? So 1/2 kali 5. Jadi 5/2. 5/2. Negatif 1/2. Ya, bagus. Negatif 1/2. Okey. Tolak. Yang ni. 3/2 kali 4. 6 6X kuasa berapa? 3/2 tolak 1. Ya, 1/2 3/2 tolak 1, 1/2 lemah ni pecahan kalau darab ni. Okey, kalau ditolak. So, negatif 1/2 kali ni positif. Positif. X kuasa. Berapa ni Negatif 1/2 tolak 1. Tolak 1 ni tolak 2/2 lah. 3/2
Cikgu yang darab tu bukan tambah 1/2 X. Saja je nak test. Eh. Okey, darab 1/2 ke depan Bawa 1/2 ke depan dapat macam ni. Lepas tu kuasa dia ni kena tolak 1. Jadi negatif 3/2 tolak 1 dapat negatif 1/2 tolak 1 dapat negatif 3/2. Dapat ni. Okey. Macam ni pun okey dah. Macam ni pun okey. Tapi awak cubalah cabar diri awak kan. Cabar diri awak untuk try. Untuk ringkas. Tapi kalau macam tak confident kan, tak apalah, tinggalkan aje lah. Tapi masa awak tengah kita belajar ni, buat latihan ni, awak buatlah. Nanti masa SPM nanti kalau awak tak confident, awak tinggalkan. Dan sekarang ni tak apa, buat salah boleh betulkan lagi. 5/2, okey. 5/2 set X. Set X, cantik. Yang ni tolak 6. Set X. Okey. Yang ni tambah 1/2. Yang ni ada hal sikit. Sebab dia punya pecahan ni. Okey. Set X kuasa 3. Ya, set kejap. Kita lihat. Set X kuasa 3. Macam tu. Okey. Siap lah. Ni jawapan lahir awak. Panjang bentuk dia. Okey. Boleh? Boleh Okey. So pelajar tak boleh lama-lama nanti. Sekarang awak lagi ni. Okey, tentang gelombang fungsi ni tak sempat nak bincang, tapi sama je lah. Dia gelombang fungsi ni. Dia macam gini. Dia ada kuasa, dia ada dalam ni. Dia ada kuasa 7. Tak apa lah. Ini pada minggu hadapan lah. Okey Jadi untuk hari ni, kita tamatkan kelas kita pada hari ni untuk sampai situ saja. Jadi awak punya kerja kan, cuba awak buat soalan ni mana? Ni kan. Satu. Mana soalan tadi? 2/3 tu cikgu. 2.3 tu. Ni Saya ambil tadi kat sini lah. Apa benda dah tua tu. Okey. Ni dah settle, ni dah settle. Ni tadi belum. Ni tak payahlah nombor 1 ni. Okey. Awak buat nombor 3 dengan nombor 4 aja. Nombor 3 pun ni tadi dah siap. C dia dah siap. So awak buat nombor 3 A, B, 4 A, B, C. 5 soalan je 5 soalan je. Okey, so nanti video saya akan upload dalam awak punya group. Dan awak punya group kelas tu awak boleh refer balik ke mana yang awak tak faham. Cuma awak buat ni. Okey, pada minggu hari esok esok kita ada kelas kan? Esok tak ada Google Meet, awak cuma siapkan kerja ni Okey. So minggu depan kita sambung balik kelas untuk berikutnya ni. Okay, dia tak boleh on je kelas awak kena latihan. Kelas latihan. Baru boleh faham. Ini kita akan buat minggu depan. Okay, jadi untuk hari ni saya sempat cover sampai ini je lah. 2.222. 222. Ni dengan ni. Ni kubahan dengan ni belum lagi ni kita cuba buat pada hari minggu depan. Okey. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, so itu saja. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ego. 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 Bye semua.